dia mula merudum tu lah. And sekarang ni dia mula naik balik macam tu. So memang gelap ke? Are you screen shaming ni? Apa maksud saya memang gelap? Ke keadaan sekeliling? Skrin saya gelap ke? Taklah. Dia tanya ni, skrin gelap. Tak nampak saya. Keadaan sekeliling gelap. Nampak je. Macam jauh. Yang mana skrin tak full tu, awak dah rotate kamera ke? Dah bagi landscape? Ataupun cuba awak buka mata. Mungkin awak tengah pejam mata kot, awak nampak macam gelap. Cuba buka. Buka nampaklah cahaya. Device ni semua cakap betul. Device ni yang kata gelap tu. Tapi kawan-kawan ni cakap okey je. Skrin tak penuh. Oh, skrin pin screen ke? Sekejap, saya pin the screen. Trooper sedang pergi, trooper ada sedikit hal, nanti dia datang balik, dia akan susahnya nak sebut, dia akan pinkan screen. Okay. So tak apa, kita ada masa lagi 3 minutes before we start our class. So we're gonna wait for your friends still. So screen tak, I don't understand. Apa maksud screen tak penuh? Maknanya saya ada dekat penjuru, lepas tu lagi 3 kotak orang lain. Macam tu ke maknanya? Oh, ya betul. Sebab saya sendiri boleh pinkan tak? Sorry lah, dekat studio tak guna. So saya macam I don't know. Macam mana? Saya boleh pin sendiri ke? Sekejap. Tak keluar gambar? Dah full dah? Okay, right. Yeah. Okay, I dah pin your alright. Spotlight. Thank you. Alright, no problem. Okay guys, lagi 2 minit kita akan mula. So we are still waiting for your friend. Bagi answer start, ya. After the class kita akan upload dekat answer apps dan juga dekat Google Drive saya punya IG tu. Dekat answer, you dapat answer je lah kat Google Drive tu. I will put all the related videos and pictures. Ya. Diorang dah pilih dah. Dah okay, thank you. Saya tak dengar suara pula dah. Testing 1 2 3. Ada kan? Diorang ni macam-macam problem lah. Tak ada. Selagi trooper tak cakap masalah tu dekat saya akan abaikan semua komen-komen awak. Aduh, macam-macam lah. Gelap sebab dia tutup mata lah. Tak dengar sebab dia tutup telinga lah. Tadi kat mana cerita tadi? Saya bila cerita pasal pancaragam apa semua ni, saya semangat sikit. Oh, trumpet. Yeah, I do have trumpet at home. Saya jamming dulu zaman before COVID. Saya selalu jamming dengan kawan lah. Keluar jamming dekat studio dia semua tu lah. Pancaragam tu apa? Pancaragam is a marching band. Ada orang colour guard. Colour guard is yang main bendera-bendera tu. Bendera putih. Tiba bendera hitam. Tak. So main instrumen apa? I play trumpet. Saya main trumpet dengan saya kadang-kadang mainkan perasaan orang. Tiba dah gurau je. Main trumpet. Saya BP mana? Saya Sokset dulu. Sokset nama panjang dia Sekolah Menengah Sains Tun Syed Syekh Shahabuddin. Dia ada banyak S tau. So Tun Syed Syekh, orang lokal panggil Syed Syekh. Daripada perkataan Syed Syekh jadi Sokset. Dekat MC Plus ada 3 tutor dari sekolah tersebut. Saya, Semas dengan Sir Taufik. Kita orang 3 daripada Sokset sebenarnya. Boleh buat reunion lepas ni. Mainkan perasaan orang. Okay guys, dah pukul 3 suku. Jom kita mulai. 3 suku pula dah, 2 suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hello Form 4 Bio dan juga Form 5 Bio Plusians. Apa khabar? Lambai sikit dekat kamera. Walaupun saya tak nampak awak, tapi awak lambai tu dia sampai juga dekat saya energy tu. Okay, kepada yang existing Plusians, welcome back to our seminar kejar. This time session dengan saya, Sir Hamidi. Untuk yang kali pertama dengan saya, welcome. Saya akan cover chapter 3 tentang transport dan juga plasma membran. Jadi, sebelum ni saya nak tanya, bab 1 dengan bab 2 awak dah go through seminar kejar dengan siapa? Dah dengan siapa kan sebelum ni? Dengan Miss Sarah. Walaupun dia Puan Sarah sekarang, but kita still panggil dia Miss Sarah. Okay, but MIZ dia status neutral kan? Kita MIZ Sarah. But anyway, that's not the issue. Untuk session saya, I'm gonna continue dekat bab 3, but before that, I would like to say thank you so much for joining. It's Friday afternoon. I know it's a really good time to take a nap. Betul tak? Dah nak hujung minggu dah.
but you sacrifice, you pilih untuk hadir ke kelas online daripada buat benda-benda lain. Betul tak? So that's a pujian untuk awak. Semua orang angkat tangan kanan semua dan tepuk bahu kiri masing-masing, cakap tahniah, tahniah. Semoga usaha awak, your effort ini menjadi, kita kata, saksi kerjaan awak suatu hari nanti, insya-Allah. Jadi guys, itu saja pada tiba nak ending dah. Tak, baru nak mula. Okay, so nota telefon kita letak dekat apps. Are you guys ready to start? Yes or no? Kalau yes, say yes dekat chat dengan penuh bersemangat. Yes, Okay. Jadi kan, I believe majority of you sebenarnya dah belajar bab 3, betul ke tidak kan? So this is macam revision class for you lah. Tapi untuk yang kali pertama join, don't worry, kita akan go through one by one in details. And kita punya timing is only 1 hour and a half, betul tak? Sejam 30 minit. So memang tak logik nak cover entire chapter 3. Jadi saya pilih bahagian yang penting. I will focus on the concept supaya bila awak faham konsep tersebut, bagilah soalan apa pun, bagilah situasi apa pun, insya-Allah you can do it. Boleh Alright guys, so jom kita Allahu Akbar kabira. Saya punya tilaf dah terjatuh, minta maaf. Saya bila termelatah, dia melatah keluar Arabik macam tu. Okey, jom kita mula. Kat mana dah tadi? Takut saya. Okey. Alright, jadi sekarang kita melihat kepada struktur plasma membran. So memang nota saya selalu saya letak tempat-tempat kosong supaya awak boleh tulis key point yang penting dekat sini. Okey, bila kita bercerita tentang plasma membran, can you tell me siapakah watak yang paling utama? Which one is like the main character? Main character kan TikTok suka buat main character punya feeling-feeling tu. Plasma membran is the structure, but which molecule? Very good. The main character, the whole thing, kalau awak tengok yang paling banyak dekat sini ialah yang warna merah kan? Itulah kita punya molekul fosfolipid. Okey, jadi saya akan fokus dekat kotak ini dahulu. Bahagian bawah belah kanan, jom kita zoom in dekat sini. Molekul fosfolipid, actually rupa dia macam ni tau. This is how it looks like. Ini rupa molekul fosfolipid, tapi alhamdulillah nasib baik you tak perlu tahu sebab ini kan kimia, kita biologi. So kita fokus on biologi. That is why ini dia punya bahagian kepala dia. Bahagian kepala dia kita wakilkan dengan lukisan macam ni saja, comel je. And ini bahagian dia punya ekor, hidrokarbon yang panjang tu, kita lukiskan dia macam ni saja. Okay, so tak payah pening-pening kepala, ya Allah teruknya molekul tu. Don't worry, kita lukis bentuk kartun sahaja. Okay, now jadi dekat sini, kalau kita tengok fosfolipid, I'm gonna draw in black. Kita ada bahagian kepala yang berbentuk bulat. Kita ada bahagian kaki dia dekat sini. Jadi, jom kita isikan sama-sama. This one, how should we label? Kita akan label dia sebagai kepala berkutub. Okay, kita labelkan dia sebagai kepala berkutub. In English, kita sebut polar head. Apa tu kutub? Apakah itu polar? Kejap lagi kita cerita. Now, untuk dia punya ekor pula, kita labelkan sebagai ekor tidak berkutub. Ekor tidak berkutub. In English, kita panggil sebagai non-polar tail. Non-polar tail. Okey, apa makna perkataan polar? Apa makna perkataan kutub dekat sini? Dulu masa mula-mula belajar, sebab ini bab 3 kan. Kalau kita tengok dia punya sequence, student bila dia nampak perkataan polar dekat bab 3, dia macam agak apa benda tu polar kutub. Tapi bila masuk bab 4, bila kita cerita tentang molekul air, water molecule, awak didedahkan dengan apa sebenarnya maksud polar. Okey, jadi dekat sini saya nak lukis water molecule. Cepat-cepat kita nak buat revision. Water molecule, dia punya chemical formula ialah H2O. Benar? Maknanya dibina daripada satu oksigen yang membina ikatan dengan 2 hidrogen. Betul? Okey, apakah jenis ikatan kimia antara hidrogen dengan oksigen? Is it ionic? Is it ikatan yang sah? Is it what? Ia ialah ikatan covalent. Bila kita sebut ikatan covalent, what does it mean? Covalent maknanya diorang share apa? Apa yang diorang berkongsi dekat sini? Diorang berkongsi elektron. Very good. Jadi dekat sini, oksigen kongsi 1 elektron dan hidrogen kongsi 1 elektron. Tapi kan saya nak tanya dekat awak dekat sini, siapa yang lagi menyukai elektron? Siapa yang lagi suka elektron? Oksigen lagi suka elektron. Jadi kan, elektron ni, dia molekul yang duduk statik, duduk diam. Dia zarah yang duduk diam je ke? Atau dia zarah yang duncak-duncak, dia bergerak dengan penuh bersemangat? Ya, elektron ni adalah satu zarah yang sangat bersemangat. Dia bergerak dengan laju, but most of the time, dia akan spend time dia dekat hidrogen ke, dia akan spend time dekat oksigen? Dia akan spend time dia dekat oksigen. Jadi saya nak tanya dekat awak, elektron dia punya charge apa? Positif ke negatif? Elektron charge dia adalah negatif. Okey, tapi adakah elektron itu milik oksigen sepenuhnya? Tidak. Sebab kita tahu elektron tu dia bergerak-bergerak. Sebab itulah kita letakkan tanda partial. Kita kata partial negatif ataupun kita tulis sebagai delta negatif. Okey Maka kalau oksigen delta negatif, partial negatif, separa negatif,
maka hidrogen dia menjadi separa positif. Okey, nampak tak dekat sini? Kita ada dua bahagian charge yang berbeza. Kita ada bahagian yang positif, kutub positif. Kita ada bahagian negatif, kutub negatif. Maka kita kata, adakah air molekul berkutub? Is water a polar molecule? Yes, water is a polar molecule because sebahagian daripada charge dia positif, sebahagian daripada charge dia adalah negatif. Boleh follow ke tidak setakat ini? Boleh. Okey, saya buka balik molekul fosfolipid yang kita tak payah tahu tu. Kalau awak tengok dekat sini, nampak? Dekat dia punya bahagian kepala dia, ada bahagian yang bercas a bit negatif. Sebab itulah kepala dia berkutub, tapi ekor dia ada tak any charge dia? Tak ada charge dekat ekor dia, maka ekor dia tidak berkutub. Itu maknanya kepala berkutub, kepala tidak berkutub. Boleh follow ke tidak setakat ini? Form 4 bio, Form 5 bio. Boleh Okey. Disebabkan dia punya kepala dia berkutub, air pun berkutub. Jadi agak-agak dia suka tak air? Dia suka air. Dia suka air, dia boleh larut dekat dalam air. Apa pengertian untuk sukakan air ini? Ya, kita tulis dia punya karakteristik dia adalah hidrofilik. Hidrofilik ataupun hydrophilic. Okey. Perkataan file. Okey, filik datang daripada perkataan file. Awak selalu dengar di dada-dada akhbar dan juga majalah, TV, berita dan sebagainya kan, jenayah kita nak sebut pedophile kan. So, perkataan pedophile. Pedo maknanya kanak-kanak bawah umur. Phile means suka. Jadi dekat sini perkataan dia, hydro merujuk kepada ayak. Jadi dia sukakan ayak. Philic maknanya loving. Okay. Jadi bolehlah awak gunakan dalam hidupan, dalam conversation seharian. I feel it you lah. Macam tu, I feel it you. Okay. Anyway, I feel it you, mother and father. We are talking about us and parents. Nanti dia kata pula, cikgu ni macam menggalakkan couple-couple pula. Tak baik tau. Saya tak kata couple, saya kata mak dan ayah. Okay. Moving on. Dia punya ekor pula non-polar, tidak berkutub. Jadi agak-agak dia suka tak air? Dia tak suka air. Jadi kalau tak suka air, apakah dia punya terma dia? Hydro. Dekat sini, phobic. Hydrophobic in English, ejaan dia hydrophobic. Okay, mula-mula jumpa, I feel it you. Lepas 2 minggu, I phobic you pula. Macam tu, tak kekal lama. Mudahkan kekal lama. Mengapa kasih orang mudahkan kekal lama? Okay, jadi itulah. Gurau. Okay guys, jadi itulah molekul fosfolipid. Now, kalau dekat sel kita, fosfolipid ni dia bukan duduk secara tunggal, tapi dia duduk berdua lapis macam ni, berdua-duaan. So, jom kita zoom dekat atas ni. Dekat atas ni, kalau saya zoom in, how do we label this? Apa nama kita panggil? Ya, nama panjang dia, kalau dalam exam, dia buat arrow macam ni, maka awak kena labelkan sebagai dui lapisan fosfolipid. Awak kena wajib tulis dui lapisan fosfolipid. In English, phospholipid bilayer. Tapi kan, kalau kata soalan, dia suruh awak labelkan macam ni saja. Maka apa awak nak labelkan kalau macam ni? Kalau macam ni saja, phospholipid molecule. Kalau yang ni saja adalah, ataupun awak nak tulis eco phospholipid pun boleh. Tapi my point here, penting kalau soalan bagi arrow macam ni, you wajib letak perkataan dui lapisan ataupun phospholipid bilayer. Clear ke semua? Jadi inilah dia punya fungsi dia, membenarkan bahan tertentu sahaja. Kejap lagi kita tengok apakah bahan-bahan yang boleh merentasi straightforward, apa bahan yang tak boleh merentasi. Okey, selesai bahagian pertama tentang fosfolipid. Boleh tak saya gerak ke watak kedua dekat cerita ni? Can we? Jom kita gerak ke watak yang kedua. Okey, watak yang kedua dekat sini, dia ada 2 jenis. Satunya, dia ada terowong dekat tengah dia, dan lagi satu, dia tak ada terowong. Yang warna biru ni cuba teka. Molekul apakah ini? Kedua-dua adalah sejenis protein. Okey, kalau protein tersebut mempunyai terowong, kita panggil dia sebagai protein liang namanya. Okey, this is our protein liang. Protein liang. Which liang tu merujuk kepada dia punya channel dekat tengah ni lah. Kalau English, tolong betulkan kalau ada dalam buku rujukan, dia guna perkataan pore protein. P-O-R-E. Pore protein ialah terma yang kita dah tak guna. Kita gunakan Chanel protein. Okay? It's Chanel protein. Sorry. Bukan Chanel. It's channel. Channel protein. Gucci pula dah. Okay, channel. Kenapa dia dikatakan sebagai channel protein dekat sini? Apa tujuan dia dekat sini? Okay, saya bagi contoh dekat awak. Katalah, saya ada ion magnesium. Ion magnesium, dia ada charge tak? Awak dah belajar dalam chemistry. Ion magnesium ada charge. Mg2+. Betul ke tidak?
Jadi kan bila dia ada charge, mampu tak untuk ion magnesium tu merentasi plasma membrane straight away? Tak boleh. Sebab ingat dia punya echo ni hydrophobic. Dia tak suka molekul yang ada charge. Dia phobia dengan molekul bercharge. Makanya apa berlaku? Ion magnesium ni dia akan cari siapa yang nak dekat aku dan dia jumpalah protein liang ini. Okay? So basically liang ni sebenarnya menyediakan satu laluan untuk ion atau molekul yang bercas. Itu sebenarnya. Okey? Jadi dia punya fungsi adalah untuk mengangkut molekul berkutub ataupun ion. Okay? And yes, you have to remember, setiap molekul, setiap ion, diorang punya protein yang sendiri. Tak boleh share. Kalau magnesium, dia ada channel protein dia sendiri. Kalau natrium, dia punya channel protein dia sendiri. Okay? Clear ke tidak tentang channel protein? Clear Alright. Moving on. Ini chapter berapa? Kalau download nota kan dah ada tulis chapter dekat atas tu. Tengoklah. Kita dah setengah jam dah mula kelas. Okay, tak marah. Okey je. Saya senyum ni. Nampak saya senyum. Okay, moving on. Yang lagi satu protein, nampak tak terowong atau apa-apa dekat dia? Dia tak ada terowong. Dia tak ada channel. Jadi, bila tak ada channel, kita panggil dia sebagai protein apa? Ya, nama dia ialah protein pembawa. Okay? It's called as protein pembawa. Protein pembawa ataupun in English carrier protein. Okey, dekat sini buat tengok dia punya fungsi dia mengangkut molekul yang besar. Can you give me example molekul yang besar? Yes, paling mudah ialah glukosa dan juga asid amino. So let me show you video dekat sini a bit. Kalau kita tengok, ini contoh. Ini ialah plasma membrane. So this is plasma membrane. Ini ialah glukosa. Glukosa ialah molekul yang besar. Kalau dia nak cuba penetrate fosfolipid, tak boleh. Dia akan inilah, dia tak boleh masuk sebab dia adalah molekul yang besar. Jadi dia kena cari siapa nak tolong dia untuk rentas negeri. Tolong dia rentas negeri, betul lah. Untuk tolong dia rentas fosfolipid ni. Jadi dia punya protein ni macam dia punya kabel sebenarnya. Dia kena cari kabel, barulah dia boleh rentas. Kan molekul besar bolehlah rentas. Tiba. Gurau je. Tak ada makna berlapis-lapis. Tak ada, tak apa. Okay guys, dah selesai tentang protein. Boleh tak saya gerak ke watak yang seterusnya? Can we move to the next watak? Boleh. Okay, watak yang seterusnya kita tengok dekat atas ni. Okey, yang warna hijau ni ialah molekul karbohidrat. Kalau awak belajar next level, lagi tepat kita panggil sebagai oligosakarida ataupun oligosaccharide. Oligosakarida tak perlu tahu lagi, but basically dia adalah sejenis karbohidrat. Jadi dekat sini, kalau karbohidrat tersebut melekat dekat warna biru, in this case warna biru ni apa? Tadi kita baru discuss. Warna biru ialah protein. Kalau dia melekat dekat protein, maka nama diberi ialah glycoprotein. Glycoprotein, in English glycoprotein. Sama sebutan dia. Which perkataan glyco merujuk kepada karbohidrat yang warna hijau, protein merujuk kepada this protein lah. Ya. Yang apa? Oligocafe itu brand. Maknanya dekat dalam tu dia ada certain kind of carbohydrate, oligosaccharide lah, oligosaccharide. Okay, moving on. Yang ni pula the same thing. Karbohidrat tapi dia melekat dekat fosfolipid. Kalau dia melekat dekat fosfolipid, nama diberi ialah glycolipid. Ataupun in English glycolipid. Boleh follow ke tidak setakat ini? Boleh Okey, kolesterol sekejap lagi. Kolesterol yang warna kuning saya tak masuk lagi chapter tentang kolesterol kejap lagi Okey, jom kita tengok diorang punya fungsi dia. Yang pertama, diorang ni dikenali juga sebagai antigen. Apakah itu antigen? Antigen digunakan untuk cell recognition. I give you example, jom kita relate tajuk darah. Ingat lagi tak? Kita ada 4 jenis darah O, A, B dengan AB kan? Kenapa ini kita panggil darah A? Sebab dia ada antigen A. Kenapa dia ini darah B? Sebab dia ada antigen B. Kenapa ini AB? Sebab dia ada antigen A dan antigen B. Ni. Antigen dekat darah tu itulah glycoprotein, glycolipid dia. Okey. Jadi ini ialah contoh macam mana, sebab tu kita kata cell recognition, pengecaman sel. Pengecaman sel ni bukan kita nak kecam sel tu, bukan kecam. Cam ni mengecam maknanya mengenal. Untuk kita mengenal sel tersebut. Macam tu juga contoh lain, zaman sekarang kita duk kata COVID-19 tu kan virus. Jap saya tunjuk gambar virus coronavirus. So COVID-19 tu kan kita duk tengok durian-durian dekat dia punya sekeliling tu kan. Durian-durian ni, inilah dia punya glycoprotein sebenarnya, which menjadi dia punya antigen. So bila masuk ke dalam badan kita, kita punya sel darah putih boleh kenal. Oh, ini ialah antigen jahat. Jom kita serang. Jom kita produce antibody. Ataupun macam darah.
darah ini contoh, kalau kan awak dah belajar pemindahan darah yang tak sesuai kan, darah A masuk ke dalam darah B, dia kenal. Kenapa masuk darah A pula? Salah. Jom kita serang. Macam tu. Okey, jadi saya nak tanya awak, adakah glycoprotein dengan glycolipid wujud dekat semua jenis molekul? Jawapan dia, ya. Semua jenis molekul ada sebenarnya. Sebab itulah kita punya sel darah putih boleh kenal. Contoh, kita punya sel kulit kita. Adakah kita punya sel darah putih akan serang kita punya sel kulit sendiri? Tak. Sebab dia dah kenal. Sel kulit kita ialah sel yang baik. Kenapa kita nak serang sel kulit sendiri? Okey, boleh ha? So, saya dulu selalu bagi analogi, dia punya antigen tu sebagai name tag. Kalau pakai name tag, walaupun kita belum pernah berjumpa, tapi bila saya pakai name tag, awak nampak perkataan Hamidi, then you know I am Hamidi. Kalau awak pakai name tag bernama siapa? Bagi contoh, Aida Hayani, dan saya tahu awak adalah Aida Hayani. Okay? It's just today saya forgot to bring my name tag macam tu. Okay, boleh guys? Itu ialah antigen untuk pengenalan sel. Clear ke tidak? Fungsi glycoprotein, glycolipid. Clear? Okey, yang seterusnya, second one, sebagai reseptor hormon. Perkataan reseptor datang daripada perkataan receive. Receive maknanya menerima. Kalau awak pergi hotel ke pergi shopping mall kan ada bahagian receptionist kan. Apa maksud receptionist? Diorang menerima tetamu, menerima pelawat. Jadi, reseptor hormon maknanya diorang ni penerima hormon. I give you an example. Let's relate kepada kita punya ni contoh. Awak tahu tentang lelaki. Bila dia nak buat muscle, dia perlukan hormon apa? Hormon apa ni? Sorry, terdedah aurat. Tutup sikit. Ya, diorang perlukan hormon testosteron. Very good. Testosteron dihasilkan daripada organ mana? Which organ testosteron is produced? Nisa ke? Ya, ini waktu zaman saya universiti dulu. Ya, testosteron dihasilkan daripada testis. Jadi, macam mana testosteron daripada testis dihantar pergi ke otot, lepas tu sel otot tu terima testosteron. Jom kita tengok dekat sini contoh. Ini ialah kita punya salur darah. Jadi testosteron daripada testis dimasukkan ke dalam salur darah. Lepas tu salur darah tu mengalir pergi dekat kita punya muscle, otot. Tengok dekat sini. Ini ialah sel otot. Sel otot kita memang panjang-panjang. Form 5 dah belajar, Form 4 nanti awak akan belajar tentang sel otot. Lepas tu dekat permukaan sel otot yang warna kuning ni, ini ialah glycoprotein dia ataupun glycolipid. So, testosteron. Molekul testosteron akan keluar daripada salur darah dan dia akan masuk ke dalam sel otot kita. Boleh ke? So, bila testosteron tu masuk ke dalam otot kita, maka amino acid. Amino acid ni yang kita makan daripada ayam ke, ikan ke, kambing ke, dia gunakan untuk mensintesize, menghasilkan protein muscle tersebut. Boleh faham ke? Sebab tu kita kata, lelaki yang dah mula capai akhir balik, level testosteron dia mula meningkat. Bila dia start workout ataupun dia makan banyak protein, membantu untuk dia bina muscle dia. Okey perempuan sama juga. Perempuan kalau ada testosteron, but the testosteron is very low level. Sebab tu perempuan kalau dia workout macam mana pun, badan dia susah nak jadi berketul. Dia boleh jadi slim tapi dia tidak akan jadi berketul. Because you guys punya steroid is very very low. So don't worry. Jangan bagi alasan cakaplah tak naklah workout nanti pada berketul, geli. Apa? Laki dah workout pun susah nak berketul, ni dia tak ada testosteron rendah nak berketul. Okey? Alright guys. Jadi by the way, sorry lah saya gurau je, Kang ada yang percaya bukan saya masa zaman universiti. Ini saya masa 3 years ago. Tiba tak juga bukan saya. Ni yang jenis-jenis mudah percaya ni yang saya selalu cakap. Itulah kalau ada van putih berhenti tepi jalan, dia hulurkan gula-gula, confirm dia ambil. Betul tak? Kena angkut pergi ke mana pun tak tahu. Okay guys, boleh tak kita gerak ke watak yang terakhir dekat sini? Belum habis, lagi satu lah, minta maaf. Okay, lagi satu dekat sini ialah diorang ni juga mampu untuk menstabilkan membran. Apa maksud menstabilkan membran? Okey, ini ialah sel kita, ini ialah permukaan luar sel. Okey, ini permukaan luar sel. Permukaan luar sel kita dikelilingi oleh apa? Surrounded by what? Dia dikelilingi oleh air, betul. Permukaan luar sel kita dikelilingi oleh air. Jadi apa berlaku? Glycoprotein dengan glycolipid, diorang membina ikatan hidrogen dengan molekul air. Ikatan hidrogen, I don't need to explain in detail. You learn in chemistry, am I right? Jadi diorang ni membina ikatan hidrogen dengan molekul air. Biru-biru ni ialah molekul air. Jadi kan kalau nak put in a visual saya bagi contoh macam ni lah. Okay, imagine. Kalau kita punya plasma membran tak ada glycolipid, tak ada glycoprotein, dia akan jadi rupa dia macam ni. Sebab apa? Dia punya permukaan luar tidak membina ikatan dengan air. Tapi bila dia membina ikatan dengan air, maka dia boleh mencengkangkan dinding balon tersebut. Can you nampak the figure? Can you see yang ni kalau tak stabil, yang ni kalau plasma stabil, dia plasma dia lebih stabil macam tu. Boleh Okay, alright, good. Now,
Macam mana nak bezakan dekat dalam exam, you tengok molekul karbohidrat dia attach dekat protein atau dia attach dekat fosfolipid. Kalau dia attach dekat protein, maka dia glycoprotein. Kalau dia attach dekat fosfolipid, maka dia glycolipid. Clear or not? Clear. Okay, right guys. So, can I move to the last character in this story? Can we move to the last character? Right. Now, last character is here, cholesterol. Now, jom kita eja kolesterol sama-sama. Ramai yang akan tercedok. Cuba eja tengok dekat chat. Saya nak tengok. See, dah ada orang tercedok. You selalu tertinggal E dekat kolesterol. Ejaan dia ialah cholesterol. In English, cholesterol. Ni E dekat sini selalu dilupakan. Yalah, sebab gaya sebutan kita itu satu bahasa Inggeris. Dia selalu suka hati nak silent dekat macam-macam huruf kan. Kan nak eja pun susah. Kita nak sebut kolesterol. Dia kolesterol sebenarnya. Boleh ke? Alright. Saja je nak test dia. Oi, kita nak test dia suruh eja kolesterol, dia saja eja salah untuk test saya pula. Ewa. Mana boleh macam tu? It doesn't work that way anak-anak. Sekejap. Kolesterol ada E ke tak kat belakang? Ini baru saya saja nak test awak. Sekejap. Kolesterol tak ada E kat belakang. Astaga. Ini nasib baik dia nampak. Ini betul saya nak uji dekat awak. Ini tak ada E dekat belakang. Dia macam gliserol anak-anak. Macam gliserol tak ada E dekat belakang. Okey? Ini betul saya nak uji. Okey. Dah. Boleh kita gerak kepada dia punya fungsi dia. Can we? Okey. Fungsi dia, kalau awak tengok dekat dalam buku teks, dia cerita sangat kita kata apa? Ayat dia terlalu ringkas. Tapi saya nak transferkan kefahaman kepada awak apa sebenarnya fungsi kolesterol ni. Kalau awak tengok saya tulis kestabilan. Tolong tambah perkataan dekat depan boleh tak? Dia mengawal atur. Diorang mengawal atur kestabilan. In English, they regulate stability. Regulate stability. In English, diorang mengawal atur kestabilan. Apa maksud mengawal atur kestabilan? Okey, jom kita tengok konsep G-ring ataupun konsep state of matter. This one awak dah belajar daripada menengah rendah, betul tak? Kalau bahan itu bersifat solid atau pepejal, dia punya susunan zarah dia rapat-rapat, right? Kalau bahan itu bersifat liquid ataupun cair, dia punya susunan tu macam agak jauh antara satu sama lain lah. Okey, jadi saya nak tanya dekat awak. Kalau contoh macam polar bear duduk dekat kutub utara selatan, dia bergolek-golek dekat atas air, dia boleh masuk ke dalam air yang dia punya suhu dia very very low. Adakah dia punya sel akan membeku seperti ais? Tidak. Dia punya sel tidak akan membeku seperti ais walaupun dia terdedah dengan persekitaran yang sangat sejuk. Why? Because dia punya kolesterol. Dekat sini kan. Kalau kata waktu tu keadaan sangat-sangat sejuk, dia punya susunan molekul akan lebih menjadi padat macam ni. Tetapi nasib baik kolesterol wujud. Saya lukiskan kolesterol dekat sini. Kita ada kolesterol. Maka dengan wujudnya kolesterol, dia tidak membenarkan. The cholesterol does not allow this kind of arrangement. Jadi saya nak tanya dekat awak, adakah pepejal akan terbentuk? No, pepejal tidak akan terbentuk. Boleh follow ke? Sama juga. Kalaulah kata tiba-tiba musim panas, you masuk ke dalam sauna. Siapa pernah terdedah dengan sauna? Pergi sauna ke ataupun bawah matahari lah. Bawah matahari, ekstrim kepanasan dan sebagainya. Adakah kita punya sel akan terus menjadi lembek, cair dan sebagainya? Tidak Walaupun dia bersifat liquid. Tetapi kalau liquid kita belajar zarah dia kan bergerak secara rawak. Betul tak? Tapi disebabkan adanya kolesterol dekat celah-celah ni, maka kolesterol tu dia takkan benarkan pergerakan yang terlalu rawak. Dia prevent the random movement of the phospholipid layer. Boleh ke? Jadi inilah maksud dia stabil. Waktu terlalu sejuk, dia tak bagi beku. Waktu terlalu panas, dia tak bagi cair. Boleh follow? Okay. Jadi don't worry, dia punya pengertian dia, explanation dia telah pun saya tulis. Jadi kolesterol dia menghalang pembekuan pada suhu yang rendah dan dia menghalang terlalu cair. Dia prevent it becomes too fluid at high temperature. Boleh ke? Ada yang tanya dekat kita, kenapa selukis kuning-kuning tu macam lemak je? Yalah, kolesterol tu kan sejenis lipid juga. Awak dah belajar lipid, ada berapa jenis? How many types of lipid? Ada 4 kan? Dia ada, tell me, what type of lipid ada? Ada wax, dia ada steroid, dia ada apa lagi? Lemak, dia ada lemak, lagi satu. Itulah, tiga itulah. Lemak, wax dengan steroid yang awak belajar. Kolesterol tu adalah sejenis steroid sebenarnya. Okay, so yes, that's why I use it in yellow color sebab itu pun adalah lipid juga. Okay, and also phospholipid. Okay, dah ke guys? Are you like really clear about plasma membrane now? Clear? Okay, good. Nota, okay. Again, lagi sekali saya cakap, nota yang berconteng kita akan upload dekat jawapan juga.
including benda ni juga nanti saya akan masukkan sekali untuk rujukan awak dekat jawapan apps dan juga dekat saya punya Google Drive, accessible through my IG. Okay? Alright guys. Now, yang ni extremely important. Kita punya plasma membrane dikatakan sebagai, ini dia punya ciri lah. Pernah dengar? Selectively, yang pertama kita kata dia punya ciri adalah selectively permeable ataupun in English ketelapan memilih. Masih ada lagi tak yang baru je nak tanya dia dah sebut dekat chat. Separa telap. Guys, tolong lupakan perkataan separa telap. In English, semi-permeable. No, that is not an accepted term anymore. Itu bukan terma yang boleh diterima. Sebab apa? Perkataan separa, perkataan semi merujuk kepada 50%. Betul ke tidak? Adakah kita punya plasma membrane betul-betul membenarkan 50% molekul merentasi, 50% tak boleh rentas? Tak. Jadi dekat sini, perkataan yang sebenar adalah selectively permeable. Apa maksud selektif? Apa maksud ketelapan memilih? Maknanya molekul tu, dia kena ada ciri-ciri yang tertentu. Certain features or characteristic, barulah dia boleh rentas. Kalau dia tak boleh, kalau dia tak ada ciri tu, dia tak boleh rentas. Contoh, malah nak bagi tentang rentas negeri ni, nanti jadi isu. Dia salah faham, dia viral. Tak naklah, takut. So, tak payah nak cerita tentang rentas negeri. Okay. Alright, jadi, apa kalau soalan tanya? Pengertian ketelapan memilih, ini dia punya pengertian dia, awak boleh tulis sama-sama. Dia membenarkan plasma membrane hanya membenarkan bahan tertentu yang boleh merentas membrane plasma. Okay, in English, only certain substance can cross plasma membrane. Only certain substance can cross plasma membrane. Okay. Alah, macam ni lah. Ada surat polis boleh rentas daerah. Tak ada surat polis tak boleh rentas daerah. Adakah membawa maksud 50% kenderaan jalan raya boleh rentas, 50% tak boleh rentas? Tak semestinya. It could be 70-30, it could be 20-80. Itu maknanya. Okay. So, take away point dekat sini. Awak perlu ingat ketelapan memilih bukannya separa telap. Clear ke semua? Okay, so itu adalah ciri yang pertama. Now, jom kita discuss ciri yang kedua. Kenapa, sekejap saya ubah ni pergi ke tepi sikit. Wait. Okay, kenapa kita punya plasma membrane dikatakan sebagai fluid mozaik ataupun model mozaik mendalih pula dah. Menangangu nombor 9. Mozaik mendalih. Kenapa dia dikatakan sebagai mozaik mendalih? Jom kita discuss word by word. Perkataan fluid dekat sini. Perkataan fluid ataupun mendalih merujuk kepada, okay, this one merujuk kepada, saya nak tanya dekat awak, adakah kesemua molekul fosfolipid, protein semua ni, diorang duduk dekat satu tempat, tak bergerak-gerak? Tidak. Sebenarnya, fosfolipid dengan protein, diorang saling bertukar tempat antara satu sama lain. They exchange their position. So, let me show you contoh gambar dekat sini. Do we have? Ini contoh. Kalau awak tengok dekat sini, all the phospholipid actually they move around. Diorang bertukar-tukar tempat macam tu. Jadi kan, kalau kita tengok dekat bawah mikroskop elektron, kita akan nampak plasma membrane ni macam sungai yang sedang mengalir macam tu sebenarnya. Okay, ataupun like this. Can you see? Like they all like moving around macam tu. So itulah maknanya fluid ataupun bendalih. Boleh follow ke? Okay, jom kita tulis pengertian dia sama-sama dekat sini. Mana fluid? Okay, fluid maknanya molekul fosfolipid, dan protein tidak statik dan saling bertukar tempat. In English, phospholipid molecules are not static and they exchange the position. Okay? Ekor dia bertukar juga, betul. Because it's the entire molecule. Kepala dengan kaki dia akan bergerak sama-sama. Takutnya kepala je terkeluar. Itu penanggal. Tak. Dia akan bersama-sama macam tu. Okay? Alright, clear ke guys? Itu perkataan fluid, yes or no? Clear? Okay, so yang kedua, perkataan mozaik pula. Apakah makna perkataan mozaik dekat sini? Mozaik, kita refer mozaik sebagai suatu pattern atau corak. Contoh, mana saya punya gambar mozaik? Ni. Okey, ini kalau kata mozaik dekat dinding toilet ke, dekat lantai toilet kan nampak macam corak kan. Jadi corak-corak ni sebenarnya kalau kita tengok kita punya sel, ini nampak macam corak-corak dekat dinding toilet. Okey, ini like extreme mozaik lah. But basically that is the point. Kalau kita tengok kita punya sel, kita nampak ini protein yang terbenam tu, the embedded protein actually will show like a mosaic pattern. Macam tu. Okey, ini contoh lain. Nampak tak? So ini adalah pattern
pattern mozaik macam tu. Boleh ke? Cantik kan sebenarnya kita punya sel? Ini adalah fosfolipid, ini semua fosfolipid, ini ialah protein-protein dia. Okey? Mozaik tu bukan sekolah. Ya, mozaik tu nama sekolah lain, SBP juga apa? Sultan Muzaffar, Melaka. Ada tak student mozaik kat sini? Ada. Ada student mozaik. Okey, so dekat sini jom kita tulis mozaik merujuk kepada corak protein yang terbenam di antara fosfolipid. In English, it refers to the protein pattern of proteins that are embedded. Terbenam ialah embedded. Terbenam is embedded among the phospholipid. Dah siap. Basically, we have covered all the important things yang awak kena tahu dekat plasma membrane ni. Guys, so far okay ke? Adakah saya terlalu laju atau okay je dia punya pace? Okay semua. Alright guys. Jadi, sekarang ni you dah clear about everything. Boleh tak kita gerak ke bahagian yang kedua? Mozaik tu apa ni? Perkataan mozaik, dia punya merujuk kepada corak protein yang terbenam dalam kalangan fosfolipid. Alright, it refers to the pattern of the proteins that are embedded among the proteins. Cool, everyone? Good. Okay, sekarang ni, jom kita tengok bahagian kedua, which is very, very important, iaitu tentang pengangkutan. Jadi dekat sini kita akan tengok terus keempat jenis pengangkutan dan kita akan compare and contrast directly. Boleh ha? Okay, so first of all, kalau kita tengok dekat sini, pengangkutan boleh dibahagi kepada dua. Yang pertama kita ada pengangkutan pasif, pengangkutan passive transport, dan lagi satu kita ada pengangkutan aktif. Kenapa awal-awal kita bahagikan kepada pasif dan juga aktif? Let me show you an analogy. Senang je kalau awak guna analogi ni. Okey, katakan awak berada dekat atas satu bukit. So you are standing like atas bukit ni. Lepas tu awak nak golekkan sebiji bola. Kalau kita nak golekkan sebiji bola dari atas turun ke bawah, perlu tak kita gerakkan bola tu secara manual? Kita tendang-tendang dia, tak perlu. Kita just lepaskan bola tersebut, dia akan turun sendiri. Perlu tak kita letak apa-apa usaha dekat sini? No need. There is no need for any effort. The ball will like roll on its own. Tapi, kalau kata awak duduk dekat bawah bukit, you are here now. Awak berada dekat bawah bukit, awak nak bawa bola tu naik ke atas bukit. Kalau awak lepaskan bola tu, boleh tak bola tu bergolek sendiri naik? Takut kalau dia bergolek sendiri naik, betul tak? Jadi, you need to like ambil bola tersebut dan you kena bawa sendiri. Do you require any effort? Perlu tak effort dekat situ? Ya, you perlukan tenaga dekat sini. Itulah maksud dia. Jadi dia punya analogi dekat sini merujuk kepada kalau dekat atas bukit jumlah molekul tu banyak, dekat bawah bukit jumlah molekul tu sedikit. Jadi kalau banyak kita kata kepekatan yang tinggi. Yang ni kita kata kepekatan yang rendah. Boleh ke? Sama juga dekat sini. Yang ni kalau dekat bukit ni, ini kepekatan yang rendah, tempat rendah, kita nak menuju ke tempat kepekatan yang tinggi. Boleh ke tidak saya takat ini guys? Boleh follow? Okay, that is the analogy. Now, jom kita tengok dari segi kimia dia pula. Okay, now, okay, by the way, disclaimer, yang video Semas cerita tentang apa, video boleh bergolek sendiri tu, that one involve all the, segala fizik punya, itu lain punya cerita dah. Sorry, fizik, orang-orang bio ni, dia bila datangnya fizik, dia memang akan duduk diam, tak cakap apa-apa. Fizik saya fail sedikit sebenarnya lah. Awak bukan? Siapa sini yang minat bio, lepas tu fizik dia macam, apa ni fizik? Mesti ada juga. Itu geng-geng saya. Don't worry, geng sama saya. Tapi jangan risau. At least you usaha untuk bagi lepas peringkat SPM ni, lepas tu you can forget everything about physics. Okay. Tapi saya dulu alhamdulillah dapat A1 juga untuk fizik sebenarnya. Saya punya cikgu adalah cikgu pakar Malaysia tau, Cikgu Wahid nama dia. So disebabkan dia lah, alhamdulillah dia kita survive juga sebenarnya. Kalau awak kenal tak Cikgu Wahid? Dia agak legend tau, right? So many people know him. Okay, tak apalah. Okay, anyway, jom kita sambung dekat sini. Jadi, nanti yang penting kita nak bezakan tau. Kita nak bezakan kenapa pengangkutan pasif ada 3 jenis. Kita ada resapan ringkas, simple, kita ada osmosis dan kita ada resapan berbantu. Beza ketiga-tiga ni ialah dari segi jenis molekul yang merentasi. Type of the molecules. Itu yang membuatkan diorang berbeza. Okay? Jadi, dia punya pengertian dia adalah sama. So, dekat sini saya telah pun highlight perkataan penting yang student selalu terlupa nak tulis. Iaitu perkataan meresap. Dia tulis apa? Molekul bergerak. Kalau awak tulis molekul bergerak, no. Conceptually it is right, tapi takkan dapat markah. So always remember, kalau bercerita tentang passive diffusion, gunakan perkataan meresap atau diffuse. Setakat itu boleh follow ke Form 4, Form 5 Bio? Boleh Okey. Lepas tu, ini dari kawasan kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. From high concentration to low concentration. Okey. Jom kita tengok dari segi energy requirement, boleh tak?
Jadi disebabkan ketiga-tiga ni adalah pasif, analogi dia dari tempat tinggi bola bergolek sendiri, perlu tak tenaga? Tak perlu tenaga. Maknanya simple diffusion tak perlu tenaga. They don't need energy. Untuk osmosis perlu tak tenaga? Pun tak perlu juga. Untuk facilitated pun tak perlu juga. Tetapi cuba kita tengok active transport. Active transport, cuba tengok perkataan saya guna. Adakah saya guna perkataan resapan? Do I use diffusion? Tidak. Sebab molekul resapan hanyalah untuk kalau dia bergerak dari tempat banyak menuju ke tempat sedikit. Sekarang ni active transport dari kepekatan rendah menuju ke kepekatan yang tinggi. Jadi we cannot use diffusion. Kita tak boleh guna diffusion. Kita guna diangkut. Clear or clear? Form 4, Form 5 bio. Clear Ada yang saya typo ke? Mana saya typo? Pengangkutan rendah. Oh, minta maaf. Diangkut dari kawasan berkepekatan tinggi. Kawasan rendah ni betul. Kawasan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi. Sorry. Lower to higher. Sorry. Masa buat ni saya copy paste. Saya sebenarnya bukan typo. Memang ini aktiviti dalam kelas kita. Detect. Tolong detect mana bahagian yang salah. Nasib baik awak berjaya detect. Very good. Yeay. Dia dah faham. Okay. Guys. Energy requirement. Do we need energy for active transport? Of course perlu. Energy dalam bentuk apa? Tenaga suria, tenaga cahaya, tenaga kinetik, tenaga kimia, tenaga apa? Dalam bentuk ATP. Form 4, jangan risau kalau awak apa benda tu ATP. Jangan risau because masuk Form 5 bio nanti awak akan belajar. Apa Form 5 bio? Pula Form 4 dah belajar lah tajuk respirasi sel. Baru je kita belajar minggu lepas dengan minggu ni. Betul tak? Sorry. Yang mana belum masuk bab 7 respirasi, don't worry. Awak akan diperkenalkan dengan molekul ATP in details dalam bab 7. Okay? Alright guys, moving on. Sekarang kita nak tengok maksud dia kita dah kenal. Keperluan tenaga kita dah tahu. Sekarang kita nak tengok contoh bahan. Inilah yang membezakan antara simple osmosis dengan facilitated. Jom kita tengok simple molekul dahulu. Okey, dia punya jenis bahan ada dua jenis dekat sini. Satu ialah molekul yang larut lipid. Lipid soluble molecule. Yang mana molekul yang berasaskan lipid confirm dia boleh cross plasma membrane directly. Can you give me example molekul yang berasaskan lipid? Contoh, bila kita makan lipid, kulit ayam ke, kita makan minyak kelapa sawit ke, kita telan, kita akan cernakan lipid tersebut. Kita akan dapat apa? Dua benda bila kita cernakan lipid. Yes, asid lemak, fatty acid dan juga glycerol. Very good. Jadi dekat sini contoh adalah asid lemak, fatty acid, glycerol. Very good. Okay? Alright, ini vitamin pula. Vitamin awak dah belajar ada dua jenis vitamin kan? Ini vitamin yang larut lemak. Ya, vitamin adik ADEK. Okay, vitamin adik ADEK. Okay, itu ialah contoh-contoh bahan larut lemak. They can basically cross directly. Okay, moving on. Kita juga ada, kalau walaupun molekul tu dia bukannya larut lemak, dia bukan berasaskan lemak, tetapi dia very small. Contoh, oksigen yang kita hirup, karbon dioksida yang kita buang. Jadi oksigen dengan CO2, adakah dia molekul larut lemak? Tidak. Tetapi diorang ni extremely small. Disebabkan diorang tu sangat kecil, diorang boleh rentas plasma membrane directly. Okay, selain itu juga, water molecule. Tadi kita dah belajar water molecule, dia molekul berkutub ke dia bukan berkutub? Is it a polar or non-polar molecule? Water ialah molekul yang berkutub, tetapi disebabkan dia hanya dibina oleh berapa atom? Saya dah tunjuk dah jawapan. Dibina pada 3 atom je kan? Ada 1 oksigen dengan 2 hidrogen. Jadi dia boleh cross directly sebenarnya. Jadi ini H2O pun boleh juga. Okay? Boleh follow ke tidak setakat ini? Kejap, saya nak masuk. Some of you dia marah dah. Apa ni H2O pengangkutan pasif? Bukan H2O tu osmosis ke? Sabarlah, nak cakap lah ni. Okay. Disebabkan water ni is like a very, very important molecule. It is like 70% of our body is made up of water. Jadi, untuk pengangkutan air, kita bagi dia dengan nama yang special. Iaitu, kita panggil dia sebagai osmosis. Gitu. Okay. Jadi, whenever we are talking about pengangkutan air, rather than we call it as simple diffusion, resapan ringkas, kita panggil dia osmosis sahaja. Ini ialah H2O. Okey ke? Dah tak marah ke istighfar yang mana memang macam, apa ni sir? Osmosis lah. Okey so, jajak saya nak minum ayam je. Dia marah. Dia seronok kalau cikgu dia macam, salah eja. Salah. Dia rasa macam satu kepuasan macam tu. Okay, sorry, gurau je. No. Just now yang mana typo apa semua tu, thank you so much. Saya hargai awak perasan kesalahan tersebut. Saya mengaku dengan rendah egonya. Saya memang salah sebenarnya. So, betulkan. Okay, Allah Akbar. Okay guys, jom kita tengok untuk facilitated pula. Kenapa
perkataan dia berbantu, facilitated. Awak duk pergi camp-camp facilitator yang duk marah sebab apa? Tulis nama mak dekat kertas, lepas tu baling kertas. So, diorang tu kan membantu dekat dalam camping tu, facilitator tu. Okey, siapa yang bantu diorang ni? Apa yang bantunya? Ya, pembantu diorang ialah protein. Diorang perlu dibantu Macam saya tunjuk video dekat awak tadi tu, kita tengok video ni. Sebabkan glukos tu besar, toing, dia tak boleh lepas fosfolipid, jadi dia kena cari kabel. Dia kena cari siapa boleh bantu dia dekat sini. Okey? Itulah maksud resapan berbantu. Makanya, dua jenis molekul. Two types of molecule. Satu ialah molekul yang besar. Can you give me example? Contoh molekul besar dekat sini? Ya, molekul yang besar contohnya adalah glukosa. Glukosa ataupun acid amino. Alright? Glucose and amino acid. Very good. Dan juga zarah-zarah yang berkutub. Zarah yang berkutub contoh dekat sini macam ion. Ion magnesium ke, ion natrium ke, apa-apa ion lah basically. So any ion, diorang tak boleh pass through phospholipid. Sebab apa? Kan dia punya ekor dia benci dengan benda-benda yang bercas. Jadi ion ni nak tak nak, diorang kena cari terowong sendiri. Boleh follow setakat ini guys? Boleh Okey. Jadi dekat sini to conclude. Untuk bagi summary dekat awak, apa yang membezakan ketiga-tiga jenis pengangkutan pasif adalah dari segi jenis molekul. Apa maksud jenis? Pertama, dari segi size molekul. Kalau dia molekul yang kecil, confirm dia boleh cross directly, simple, peresapan ringkas. Tapi kalau dia molekul yang besar, dia perlukan bantuan. Okey, dan yang kedua dari segi dia punya charge polar. Kalau dia tak ada apa-apa charge, dia boleh cross directly. Tapi kalau dia ada charge, dia tak boleh cross directly, dia perlukan bantuan. Clear ke tidak setakat ini guys? Adik tu apa? Adik tu ialah apa yang dilahirkan selepas vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Vitamin A, D, E, K, diorang boleh cross kita punya plasma membrane directly. Okay? Alright guys. So please ulang H2O. Nak ulang apa tu dekat H2O? H2O ialah osmosis merujuk kepada molekul air yang meresap melalui plasma membrane. Bantuan apa ni? Bantuan daripada protein. Kejap. Jom kita tengok dekat third level. Jom kita compare untuk the third force characteristic, boleh? Okay, jom kita tengok Alright. Now, jom kita compare. Keperluan protein pula. Okay, sekarang ni, resapan ringkas, answer my question. Boleh tak molekul-molekul ni melepasi plasma membrane directly? Can they pass through directly? Boleh. Diorang boleh rentas directly. Diorang perlu apa-apa kabel ke, surat polis ke? Diorang perlukan apa-apa bantuan protein tak? Tak perlu. Jadi resapan ringkas tidak perlu protein. Clear ke tidak setakat itu? Clear Okey. Untuk molekul air pula, molekul air walaupun dia molekul berkutub tetapi saiz dia besar ke kecil guys? Saiz dia adalah kecil. Disebabkan saiz dia kecil, boleh tak dia merentasi plasma membrane secara directly? Boleh. Jadi disebabkan boleh, perlu tak air perlukan protein bantuan? Tak perlu juga. Okey? Dan moving on. Last sekali. Molekul besar seperti glukos, boleh tak dia merentasi plasma membrane directly? Dia tak boleh. Disebabkan dia tak boleh merentasi plasma membrane directly, perlu tak dia gunakan protein dekat plasma membrane? Perlu. Jadi bila dia perlu gunakan protein, cuba teka. Untuk glukos dengan asid amino, kita ada dua jenis protein je. Protein liang dengan protein pembawa, carrier protein and channel protein. Dia perlu yang mana satu? Protein pembawa. Very good guys. Protein pembawa ataupun in English, carrier protein. Okey, untuk ion pula, boleh tak ion pass through directly plasma membrane? Tak boleh. Ion tak boleh sebab ekofosfolipid tu tak suka benda-benda ion ni. Jadi perlu tak dia bantuan protein? Yes, perlu juga. Tapi dia nak pilih jenis protein apa? Protein pembawa ke protein liang? Dia perlukan protein liang. Itu kisahnya. Protein liang ataupun in English, Chanel protein. Clear ke tidak setakat ini guys? Clear Okay. Alright. How about active transport pula? Okey, untuk active transport, dia boleh berlaku dekat macam-macam jenis molekul. Tak kisahlah itu ion ke, bukan ion ke, glukos ke, bukan glukos ke, any molecules boleh diangkut melalui active transport. Syarat nak menjadi active transport, ini sahaja syarat dia. Dia perlu bergerak dari bawah naik ke atas. That is the syarat. Okay? Alright. Jadi dekat sini, kalau dekat dalam syllabus kita, our syllabus, kita discuss tentang dua benda. Yang pertama adalah ion potasium dengan natrium. Okay? Ion Na+ dengan K+. Ini satu contoh dekat dalam syllabus kita. Dan lagi satu contoh ialah ion hydrogen. Ion hydrogen. Walaupun, let me tell you, walaupun in real life, there are so many other molecules
yang boleh diangkut melalui active transport. Nanti bila awak masuk form 5, awak akan belajar tentang penghasilan urin, air kencing, awak akan belajar. Kan kadang-kadang orang yang hisap dadah ke, mabuk ke, polis akan suruh diorang kencing, lepas tu polis test diorang punya drugs dekat air kencing kan. Form 4 lah awak dah belajar lah. Astagfirullah. Form 4 nanti awak akan belajar. So, penghasilan air kencing tu dia melibatkan pengangkutan aktif juga, di mana kita akan buang dadah-dadah dekat dalam darah kita ke dalam air kencing. That is how our body get rid of the toxic substance. Boleh ke? Alright. Jadi itu banyak molekul, but in our case dalam silibus bab ini kita hanya cerita tentang potassium, natrium dan juga hidrogen. Okay, moving on. Last sekali, protein requirement. Do we need protein here? Yes, we do. What type of protein agak-agak? Channel ke carrier dekat sini? Obviously lah carrier protein. Okay, dekat sini adalah protein pembawa juga. Protein pembawa ataupun carrier protein. Okay. Alright. Sekarang ni saya akan tunjukkan video dekat awak. Let me show you the video supaya awak boleh nampak so that you can see how do they look like. And you bagi dekat you cuba teka. Itu pengangkutan jenis apa? Let me show you yang pertama dekat sini. Okay, cuba tengok. Kenapa dia tak bergerak? Cuba tengok. Molekul yang berwarna merah tu sedang bergerak. Cuba teka. Ini pengangkutan apa? Okay, dia pengangkutan pasif. By the way, bila soalan tanya dalam exam, apakah jenis pengangkutan? Awak jawab pengangkutan pasif titik, tak dapat markah. You have to be more specific. Okay, ada kawan awak cakap facilitated diffusion, pengangkutan berbantu. Adakah ini resapan berbantu? Siapa yang tengah bantu dia orang? Tak ada. Kalau awak tengok, nampak ni warna merah ni. Dia merentasi plasma membrane directly. Jadi kalau directly, ini adalah resapan ringkas. This is a simple diffusion. Very good. Bagi dekat saya contoh molekul yang berwarna merah ni. Example, sini dekat chat. It could be glycerol, asid lemak, oksigen, carbon dioxide, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ada orang tulis nasi lemak dekat chat. Okay guys, clear ke semua? Resapan ringkas, simple diffusion. Good. Sekarang ni jom kita gerak dekat sini pula. Cuba teka, ini jenis apa? Okey, mula-mula awak kena tengok bilangan molekul. Dekat dalam sel lagi banyak ke dekat luar sel lagi banyak? Dekat dalam sel lagi banyak kan? Jadi dia menuju dari kepekatan rendah ke kepekatan tinggi ke kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. This is kepekatan tinggi pergi ke kepekatan rendah. Jadi ini pengangkutan pasif ke aktif? This is obviously passive sebab dia bergerak dari tinggi pergi ke rendah. Okay, now what type of passive? Adakah dia memerlukan bantuan protein? Ya, dia memerlukan bantuan protein. Dan apakah jenis protein ini? Yes, this is protein liang ataupun channel protein. Very good, dia dah faham. Okay, tell me guys, apakah contoh yang tengah cross dekat sini? Dia kata glukosa pula. Tidak, glukosa tu besar. Dia tak muat nak lalu dekat celah-celah ni. Ya, dia mesti benda yang bercas seperti magnesium ion, natrium ion pun boleh, potassium ion pun boleh, apa-apa ion lah basically. Asalkan dia bergerak dari tempat yang banyak menuju ke tempat yang sedikit. Clear ke tidak guys? Clear? Amino acid pun bukan. Amino acid ialah molekul yang besar. Jadi dia tak muat nak masuk dekat celah protein liang ni. Okay. Dia punya cerita dia macam ni. Kalau molekul purple ni, diorang ni adalah bercas tau. Kalau diorang bercas, boleh tak diorang pass through phospholipid bilayer? Tak boleh. Sebab dia punya ekor ni benci dekat diorang tau. Ekor diorang ni fobia. So they cannot pass through it. Jadi sel kita hasilkan protein ni supaya terowong ni adalah bersifat hydrophilic. The terowong is actually berpolar. Jadi hydrophilic dengan hydrophilic berkutub, diorang okey. Diorang ngam, diorang geng. Sebab itulah diorang boleh pass through terowong tersebut. Boleh ke tidak? Boleh Okey. Kawan awak tanya tadi, sir, bukankah water itu bercas? Kenapa saya cakap water adalah resapan ringkas? Apa jawapannya tadi? Awal-awal tadi saya cakap. Ya, sebab water walaupun dia adalah molekul berkutub, tetapi water dia sangat kecil. Dibina oleh berapa molekul je? 3 je kan? Only 3. And water, dia bukan ion. Air bukan ion kan? Air ialah molekul. Dia bukannya ada charge yang kita kata real charge. Tidak. It's just a polar molecule. Dia tak ada charge sebenarnya. So, dia macam, okey lah, pejam sebelah mata, cross je lah. We are okay untuk you cross macam tu. Dia partial negatif dengan positif. Clear ke semua? Clear Yang bercharge, real charge adalah ion. Okay. Next one. Yang ni pula. Ya, kenapa dia... betul. Cuba tengok apa berlaku. Okay, sekarang ni apa cerita dia pula? Kita melihat kepada molekul yang berwarna kuning. Step pertama, awak tengok dari segi
segi perbezaan kepekatan. Dekat luar sel lagi banyak ke dekat dalam sel lagi banyak? In this case, luar sel lagi banyak. Ada 1, 2, 3, ni 4. So dah ada 4. Sekarang ni kita nak gerak dari kepekatan tinggi turun ke kepekatan rendah. Boleh tak molekul kuning ni cross fosfolipid directly? Tak boleh. Adakah molekul kuning itu menggunakan protein sebagai bantuan dia? Ya, dia menggunakan protein sebagai bantuan. Tapi kalau awak tengok, adakah protein ini ada liang ataupun terowong? Dia tak ada liang, dia tak ada terowong. Tapi apa berlaku? Protein ini mengubah struktur. Dia change its structure untuk mengangkut protein tersebut. Maka, apakah jenis protein ini yang tak ada liang ni? Ini adalah protein pembawa juga. This is a carrier protein. Apakah jenis pengangkutan pasif ini? What type of passive transport is this? Active dari tinggi ke rendah, guys. Resapan berbantu. This is facilitated diffusion. Clear ke tidak ni? Clear Boleh Okay, good. Sekarang pula, jom kita tengok contoh dekat sini pula. Sekejap. Kenapa dia tak bergerak? Astagfirullah. Baru bergerak. Okay, yang warna hijau tu ialah ion natrium. Okay, so cuba tengok lagi sekali. Ion natrium akan keluar. Okay, dan at the same time, yang warna purple ialah ion potassium, kalium. Ion kalium akan dimasukkan. Okay, repeat. Proses dia, 3 ion natrium melekat dekat protein. Ini ialah tenaga. Ini pengangkutan apa, guys? Ini pengangkutan aktif. Okay, so contoh benda ni berlaku dekat sepanjang kita punya neuron ataupun sel saraf. Awak dah belajar masa form 3 dulu even form 5 of course dah belajar dah tentang macam mana dari mata neuron dihantar pergi ke otak. Betul tak? Daripada otak impulse dihantar pergi ke kita punya anggota badan untuk bergerakkan. Jadi penghantaran impuls tersebut memerlukan kita sebut sebagai sodium potassium punya pump ni, pump natrium dan potassium. Okey, jadi dekat sini one thing selalu bila nak explain student dia macam tak ingat. Alamak, natrium dikeluarkan daripada sel ke natrium dimasukkan ke dalam sel? Student saya pernah ingat benda ni. Untuk kita punya for our neuron, untuk sodium potassium pump, kita nak keluarkan natrium. So awak ingat macam mana? This is how I remember. Awak ingat perkataan najis. Najis. Okey, najis awak nak keluarkan ke nak masukkan ke dalam? Najis kan kita nak keluarkan. Ingat macam tu sahaja. Untuk setiap 3 ion natrium, 2 potassium akan masuk. Itu sahaja. Ya Allah, janganlah kata najis hitam. Najis hitam tu dia membawa kepada certain medical condition. Benda tu bukan benda yang boleh dimain-main. Okey, boleh follow ke tidak? Jadi sekarang ni, kalau awak tengok, adakah proses ini menggunakan protein? Do they use protein? Yes, they do. Diorang menggunakan protein. Adakah ini nampak macam liang atau dia ubah bentuk macam protein pembawa? Dia ubah bentuk. Kalau dia ubah bentuk, maka itu ialah protein pembawa. Protein liang, dia tak ubah bentuk. Boleh ke? Ya, betul. Sorry. Potassium adalah English. Kalium ialah Melayu. Ini satu benda. Semua nak translate jadi dia punya bahasa. Kan dah pening kan? Natrium ialah sodium. Potassium ialah kalium. Okay? Tapi Melayu kita guna perkataan Latin. Sebab tu kita guna simbol dia. Na is natrium, sodium, kalium, K is potassium. Okay? Dekat Arab apa pula? Ya Allah, Arab saya tak tahu. Humahum lah kot. Okay guys, boleh tak kita gerak ke bahagian tujuan? Can we move to the purpose of the transport guys? Boleh Okay. Now, tujuan pengangkutan pasif, cuba tengok dekat sini. Yang ni, ingat tak? Apa maksud keseimbangan dinamik? Wow, bombastiknya. Boleh guna dalam karangan. Rakyat Malaysia haruslah bersatu padu untuk mencapai keseimbangan dinamik. I don't know whatever that means, but it sounds intelligent kan? Okay. Perkataan keseimbangan basically means seimbang lah. Kalau luar ada 10 molekul, dalam ada 10 molekul. Apa maksud dinamik? Dinamik maknanya molekul itu tidak akan berhenti bergerak. They never stop moving. Okay, I give you example here. Let me give you an example. This is a cell. Ini ialah sel. Contohlah, kita ada dekat dalam sel. Dekat dalam sel, saya guna bahagian luar sikit lah. Bahagian besar sikit, sorry. So, this is a cell. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dekat dalam sel, kita ada 8 ketul molekul. Dekat luar sel, kita ada 1, 2, 3, 4.
Jadi saya nak tanya dekat awak, secara naturalnya, molekul ni akan bergerak keluar dari sel ke masuk ke dalam sel? Of course lah dia akan gerak keluar daripada sel sebab molekul bergerak dari kepekatan tinggi pergi ke kepekatan rendah. Okay, in order for them to become balanced, seimbang, berapa sebenarnya yang perlu kita keluarkan? Yang ni 8, yang ni 4. Cepat, kena keluarkan formula ke? Total molekul ada berapa? Total ada 12 kan? Betul tak? Total ada 12. Bahagi 2 berapa? Bahagi 2 ada 6. Jadi kita kena luar kena ada 6, dalam kena ada 6. Jadi 2 molekul akan dikeluarkan. Okey, sekarang ni seimbang tak this one? Okey, dah seimbang. Tapi saya nak tanya dekat awak, adakah molekul ini statik? Do they static? Dah seimbang tu, dah duduk diam, tak payah buat apa-apa. Tidak, sebenarnya anak-anak, awak kena tahu molekul ni they move around a lot. Maknanya, kalau kata bila diorang dah seimbang, kalau ada 4 molekul masuk, akan ada 4 molekul keluar. Kalau ada 3 molekul masuk, akan ada 3 molekul keluar. Ya, diorang silih berganti, ke bersilih ganti, apa-apalah. So, they move around, diorang tidak berhenti bergerak. Jadi, kalau kita tengok secara overall, let me show you example. Is it moving? Ini contoh. Jadi, sepanjang masa, molekul tu bergerak. They move a lot. It's just that they know. They know waktu bila kita dah seimbang macam tu. Macam dekat disco sebenarnya. Boleh ke? Jadi inilah kita kata keseimbangan dynamic equilibrium. Boleh follow ke? Boleh. Boleh Okay, alright, very good. Nanti saya bagi semua nota-nota ni saya akan upload dekat kita punya Google Drive. Semua video-video yang saya tunjuk tadi, okay? Alright guys, jom kita gerak ke bahagian seterusnya. Yang ni pula. Untuk active transport, for active transport, what do you guys think? What do you guys think dia punya purpose dia? Adakah untuk mencapai keseimbangan? Tidak. Active transport bukan. Minta maaf pelajar device ni saya selalu terlupa dekat awak. Saya duduk pandang sini je. Saya tengok sini tak. Okey, untuk pengangkutan aktif, tiba-tiba dia hi sir. Okey, hi. Pengangkutan aktif, kita nak dua tujuan Tujuan yang pertama untuk menyingkirkan bahan tertentu, to eliminate certain substance. Tujuan kedua untuk kumpul bahan tertentu. Apa maknanya ni? Okey, saya bagi contoh dekat awak. Let me draw dekat awak Sekejap, nak guna kat mana ni? Okey. Tadi kan kita cerita tentang penghasilan air kencing. Do you remember penghasilan air kencing? Ini ialah kita punya salur darah. This is our blood vessel. Ini salur darah kita. Okey. Jadi, katakan awak, bukan katakan awak ambil dadah. Sorry. Katakan someone tu dia ambil dadah. Jadi, kita ada dadah yang berwarna biru dekat sini. Okey. Lepas tu sekarang ni, dadah ni kita nak keluarkan dia untuk dimasukkan ke dalam kita punya bladder. This is our bladder. Pundi kencing. Pundi kencing. Jadi dekat sini, tujuan dia adalah untuk menyingkirkan dadah dekat dalam salur darah, masuk ke dalam pundi kencing. Singkirkan dekat sini, kumpul dekat sini. Eliminate from here and kita accumulate here. Boleh faham tak dia punya cerita dia? Jadi proses ni memerlukan pengangkutan aktif. This is an active transport. Saya bagi contoh lain dekat awak supaya awak lebih faham. Contohnya perut. Okey, awak dah belajar tentang dekat perut, what kind of bendalek of fluid dihasilkan dekat perut kita untuk membunuh patogen yang mungkin termasuk daripada kita punya makanan. Ya, perut kita menghasilkan asid hidroklorik, HCl. Okey, sebenarnya kan in order to make acid hidroklorik, kita perlukan ion apa dekat sini untuk membina asid? Ya, kita perlukan ion hidrogen sebenarnya. So basically, apa yang berlaku ialah sel-sel dekat lapisan perut kita, ini semua sel-sel sel-sel ni, diorang terpaksa kumpul. They have to accumulate hydrogen ion dekat ruang dalam perut ini. Okey? Jadi kan, bila kita makan sesuatu, perut kita akan hasilkan asid hidroklorik. Inilah saya nak tanya dekat awak. Lepas diorang dah mula hasilkan asid hidroklorik, kepekatan ion hidrogen dah tinggi ke ataupun masih rendah dekat dalam perut? Dia dah tinggi dah. Walaupun kepekatan hidrogen dah tinggi, adakah bermaksud kita punya perut perlu berhenti serta-merta? Tak. Walaupun dah ada hidrogen dekat dalam ni, kita punya sel perut akan continue untuk hasilkan hidrogen tu. Selagi kita duk makan, selagi tu dia hasilkan. Jadi dia bergerak dari kepekatan tinggi ke rendah ke dari kepekatan rendah ke tinggi? Dia bergerak dari kepekatan rendah dekat dalam sel rendah menuju ke tempat yang dah already tinggi. Jadi ini pengangkutan aktif ke pasif, guys? This is pengangkutan aktif. Jadi inilah maknanya kita kata mengeliminate atau mengaccumulate bahan tertentu. Boleh follow ke tidak? Lepas tu tak penuh ke perut kita. Nanti bahan-bahan asid tu, ini masuk soalan digestion. Bahan-bahan yang berasid tu sekarang, bila dia masuk ke bahagian pertama usus, dia akan bercampur dengan kita punya jus hempedu, bile.
jus empedu kita bersifat alkali, so dia akan bagi neutral balik semua tu. Untuk form 4, awak akan belajar dalam tajuk digestion nanti. Okay? Alright guys. Pore protein sama dengan channel protein. Cuma kita tak guna perkataan pore protein anymore. Sebab perkataan pore merujuk kepada lubang is just lubang macam lubang kawah. Pore is like kawah. Tapi protein tu dia bukan ada kawah. Dia ada saluran, channel. Sebab tu kita tak guna perkataan pore. Boleh ke? Eliminate maknanya menyingkirkan. Maknanya kita singkirkan, keluarkan hidrogen daripada sel ini. Okay? Alright guys. Dah siap. Mana tadi? Dah. Jadi dekat sini, jom kita tengok. Ini apa video yang saya tunjuk dekat awak tadi. Straightforward. Tak perlu saya explain dah benda ni. Okay. Yang ni perlu tak saya explain ke tak perlu? Do I need to go through this or not? Okay, by the way, selingan, tambahan. Supaya nanti awak tahu tau. Nanti supaya bila masuk universiti nanti, awak macam, dulu semidi tak ajar apa benda ni. Okay, let me tell you something, the truth. Untuk molekul air, for water molecule, sebenarnya kalau kita bergantung kepada resapan ringkas sahaja, maknanya dia pass through phospholipid directly, takkan cukup. It will never be enough. Sebab pergerakan air itu terlalu perlahan. Jadi nak tak nak, sel kita terpaksa hasilkan satu jenis protein liang special untuk water tu sendiri. Kita panggil dia sebagai aquaporin. It's just that untuk peringkat SPM. For KSSM, kita cakap, okay fine, protein tak diperlukan. Tapi kalau in real world, real life, protein sebenarnya diperlukan juga sebenarnya. Nama dia ialah aquaporin. Aquaporin menunjuk kepada liang untuk mengangkut air tersebut. Okay? Alright, so ini tak apa, ini adalah untuk universiti nanti. This one adalah dekat matrix atau uni nanti. Untuk KSSM, you can ignore this first. Okay? Kenapa saya tak guna real fact? Sebab saya takut nanti saya dipersalahkan kalau kata awak cakap benda ni dekat dalam exam dekat peringkat sekolah, nanti jadi salah dan sebagainya. So saya bagi dekat awak dua-dua senang. Saya selamat. Tak adalah nanti viral pula. Benda dah viral, susah kalau kita nak kawal benda viral ni. Dia ada dekat mana aquaporin? Dekat sekeliling kita. Kita punya plasma membrane. It is like kita punya plasma membrane. Kita tinggal lagi 8 minit. Macam mana? Guys, macam mana? Sebenarnya kita ada lagi satu bahagian ni. Masa sangat mencemburui kita. No, tak boleh extend masa sebab saya pun ada kelas lepas ni juga. Okeylah, kita cerita satu bahagian je, boleh tak? Satu bahagian je at least. Kalau boleh saya tak nak bazirkan masa, boleh? Okey, by the way, gambar ni salah tau. Minta maaf, saya baru perasan tercopy paste gambar ni pula. Saja je nak uji awal. Tak adalah. Ini betul salah. Jadi tolong padam. Tolong padam. Nanti saya akan lukiskan untuk awak betul-betul, okey? Sorry about that. Okay guys. Can we move to the next part? Boleh ke tidak? So bahagian ni, I think many of you sebenarnya macam dah clear dah kan sebenarnya tentang benda ni kan. Apa benda hypotonik, hypertonik, isotonik semua tu. Okay, jom kita tengok dekat sini. Saya nak bagi tahu awak pesanan penting saja. Whenever you are using the word hypotonik, wajib sambung ayat dekat belakang. Maknanya awak tak boleh tulis sel direndam dalam larutan hypotonik. Titik. Dia akan jadi salah. You mesti sebut larutan hypotonik terhadap sel. This is very important. Sebab apa? Hypertonik, hypotonik semua tu adalah perbandingan, perbezaan. Contoh, saya bagi dekat awak contoh. Bagi satu nama, Afiqah. Okey. Afiqah lebih tinggi daripada titik. Betul tak ayat tu? Tak betul. Sebab kita sedang buat perbandingan. Afiqah lebih tinggi daripada apa? Gitu. Jadi sama juga dekat sini. Larutan hypotonik, titik, dia tak lengkap. Apa maksud awak? Larutan hypotonik yang lebih pekat terhadap sel. Clear or clear guys? Boleh Okey. Dekat sini pula, perkataan hypo.
The word hypo, Allah tebal sangat, sorry. The word hypo merujuk kepada low. Okay, hypo means low. Apa yang low? Tonik dekat sini, perkataan tonik pula merujuk kepada solute atau zat terlarut. Okay, contoh seperti sugar, glukosa ke, ataupun garam ke, contohnya. Jadi dekat sini, larutan hypotonik maknanya zat terlarut dia sikit je. Zat terlarut dia very rendah. Makanya saya nak tanya, larutan hypotonik yang terhadap sel tu, larutan tu dia macam pekat ke atau dia larutan yang cair sebenarnya? Dia adalah larutan yang basically cair. Tapi jangan guna perkataan cair, dia kurang tepat. Kita guna larutan hypotonik terhadap sel. Boleh follow ke tidak setakat ini guys? Can follow Okey, jadi dekat sini contoh. Bila kita rendamkan sel tumbuhan dekat dalam larutan hypotonik tersebut, maknanya larutan ni, sel ni dikelilingi oleh larutan hypotonik. We are talking about pergerakan ayak. Ayak lagi banyak dekat dalam vacuole ke, ayak lagi banyak dekat dalam larutan kat luar? Ayak lagi banyak dekat luar. So the water is like a lot dekat luar. Jadi air akan bergerak masuk ke, air akan bergerak keluar. Air akan bergerak masuk ke dalam. Kalau dalam exam saya gunakan air bergerak masuk ke dalam sel, dapat markah ke tidak? Walaupun secara konsepnya betul tetapi tak dapat markah. Kalau saya cakap air meresap masuk ke dalam sel, dapat markah ke tidak? Tak juga, tak lengkap lagi. Whenever you nak cerita tentang air, perkataan osmosis adalah wajibal huda, adalah wajib. Tak boleh tinggal perkataan osmosis. Jadi perkataan dia, cara nak tulis dia macam ni. Air meresap secara osmosis ke dalam sel, tumbuhan. Boleh ke tidak? Ini barulah kita kata lengkap dan sempurna. In English, water diffused by osmosis into the cell. Okay Alright guys. Selepas molekul air lah, boleh guna molekul air, nak guna molekul air. Okey, lepas tu kan, bila dia dah masuk ke dalam sel tumbuhan ataupun awak nak tulis subsel pun boleh, ke dalam subsel, basically air tu dia akan bergerak menuju ke mana? Ke manakah air itu akan disimpan? Air akan disimpan dekat dalam vacuole. Bila kita simpan air dekat dalam vacuole, adakah vacuole akan mengembang atau mengecut? Vacuole akan mengembang. Itu second point. Point yang kedua, vacuole akan mengembang. Okay, the vacuole will swell. Okay, the vacuole swell, mengembang ataupun expand. Okay, yang ni yang penting. Segah. Perkataan segah tu bukan lepas kita mandi jadi segah segar. Itu segar bugar. Ini bukan segah bugar. Apa maksud segah sebenarnya? Okey, jom kita tengok dekat sini. Apabila vacuole itu mengembang, dia akan tolak plasma membran keluar. Dia akan tolak sitoplasma keluar. Terji ini English. So dia tolak sitoplasma keluar. Sitoplasma yang tertolak keluar ni pula akan menolak membran plasma. Jadi dekat sini membran plasma pula yang akan ditolak keluar. Tapi sekarang ni sel wall, dinding sel, adakah dia boleh berubah bentuk? Sel wall tak boleh berubah bentuk.
Jadi sekarang ni membran plasma sedang memberi tekanan terhadap dinding sel. Tekanan daripada membran plasma terhadap dinding sel, inilah kita panggil sebagai tekanan segah. This is what we call Turger pressure. Did you get that or not? Okay, I repeat. Apabila vacuole mengembang, when the vacuole expand, dia akan menolak sitoplasma. Sitoplasma akan menolak membran plasma. Tetapi membran plasma akan dihalang oleh dinding sel, maka membran plasma akan memberi tekanan terhadap dinding sel. Okay, so jom kita tulis dia punya ayat dia. Poin yang ketiga, tekanan dikenakan terhadap dinding sel, maka sel menjadi segah. Okay, in English, pressure is exerted. The pressure is exerted on the cell wall. Therefore, the cell become turgid. I repeat, pressure is exerted on the cell wall. Therefore, the cell become turgid. This tekanan yang kita panggil sebagai tekanan segah. Tekanan segah ataupun in English, Turger pressure. Gitu guys. Boleh ke faham maksud tekanan segah sekarang ni? Apa maksud segah, turgid? Boleh follow Jadi bukan dia macam manusia dapat air kita jadi segar. Bukan. Segah doesn't mean segar. Segah membawa maksud dinding sel itu ditekan oleh plasma membran. Okay? Turgid ialah perkataan English untuk segah. Turgid is segah untuk English. Okay? Alright guys. Kita sekarang dah berada pada penghujung rancangan. Is it okay kalau saya tuliskan all the keywords yang penting awak guna and saya lepas tu baru saya upload? Is that okay? Tapi kan guys, I'm sorry sebab after this I have class until 7 and then tonight saya ada urusan peribadi. Urusan peribadi. Betul, urusan peribadi. Jadi I need a bit of time untuk tulis jawapan. Is it okay kalau saya uploadkan tomorrow untuk awak? Boleh tak? So tomorrow baru saya upload 2 tempat. Pertama saya akan upload dekat apps, you're gonna get the access through the apps, dan yang kedua melalui Google Drive. Google Drive saya through my IG saya ialah Hamidi Yusof, HAMIDIYUSOFF. Okay? Alright guys, so thank you so much for joining guys. I really appreciate you guys joining on the Friday afternoon yang bagi saya mengantuk sebenarnya sebab Jumaat petang kan